السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ni kita sambung kitab Musalli. Kita membicarakan tentang apa ni, syarat sah sembahyang yang terakhir ke? Bukan, syarat sah sembahyang pada muka surat 14, Rumi Jawi muka surat 6. 10 daripada bawah. Rumi tu kita baru ni kita membahaskan berkaitan dengan syarat sah sembahyang yang ke-8, iaitu jangan melebihkan rukun. Jadi tak sempat habis lah, baru separuh. Kita sambung lagi pada malam ni. Mana yang lepas, yang ke-8 tu, kata pengarang, qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, yang ke-8 syarat sah sembahyang, meninggalkan atau melebihkan rukun fi'li dengan sengaja, maka batal sembahyang. Rukun ada 13, dia jadikan 14, 15, 16 dengan sengaja. Dia lebihkanlah, sujud 3 kali, rukuk 2 kali. Rukun fi'li, rukun qauli tak batal. Kalau dia baca Fatihah 2 kali tak batal, tapi makruh. Yang qauli, dia baca tahiyat 2 kali tak batal. Ni rukun fi'li, perbuatan. Dia rukuk 2 kali, dia sujud 3 kali, dia duduk di antara 2 sujud 2 kali, sedangkan sekali je kan, 1 rakaat tu. Apa lagi? Tu je lah. Jadi kalau dia melebihkan maka batal, ataupun dia mengurangkan, sujud sekali, tak rukuk langsung, tak duduk di antara 2 sujud, maka batal lah. Kita dah tahu lah, sedia maklum lah. Maka jika ia sujud 3 kali atau 2 kali, seperti sujud, dan kadang-kadang sujud 3 kali itu bukan real punya 3 kali. Sujud sekali, duduk, sujud 2 kali, duduk, sujud 3 kali. Itu memang batal lah kalau sengaja. Kadang-kadang nampak tak macam sujud 3 kali, tapi maksud dia sujud 3 kali, iaitu membatalkan juga. Iaitu dia kata, sujud atas seumpama sesuatu yang tajam. Dia sujud tajam, saya tambah lagi tajam, panas ataupun sejuk. Terkejut lah, sujud tu terkejut, maka diangkat dahinya, maka sujud pula, niscaya menambahi sujud. Maksudnya batal sembahyang. Dia sujud tajam, diangkat, dia letak balik, maka batal, maka dia telah menambah sujud, iaitu 3 kali lah dia telah menambah sujud, maka batal sembahyang. Yang dimaksudkan dengan sujud tu, dia sujud ada tamakninah, iaitu sujud baru angkat. Tapi kalau sujud angkat, itu tak batal, sebab dia tak ada tamakninah lagi. Dia belum nama sujud lagi, dia baru letak kepala je, tajam ke panas ke, dia angkat cepat-cepat, maka dia sebenarnya belum sujud lagi. Sebab yang dinamakan sujud sekali dengan tamakninah. Tadi mana ada tamakninah, sekadar transit, singgah aja kejap. Sujud ni, sujud angkat, sujud balik, dia nama sekali sujud, bukan 2 kali. Habis kan 2 kali tu, kali pertama tu tak nama sujud, sebab tak ada tamakninah. Kalau macam ni 2 kali, sujud angkat, kenapa dia angkat? Tajam dia lah, sujud balik,
maka batal sembahyang. Ini pun kita dah bahas panjang lebar dah baru ni. Ni saya ulang balik je. Jikalau sedikit dia angkat kepala je sekalipun, angkat tu bukan angkat tinggi pun, angkat sikit je. Angkat sikit je. Sinci je, angkat letak balik. Batal juga dalam keadaan tadi. Maka dinamakan menambahi rukun fi'li, tambah rukun perbuatan, maka batal sembahyangnya dengan itu. Kemudian kita bahas lagi berkaitan dengan apa keadaan yang dinamakan menambah rukun walaupun rupanya tak macam tambah kan. Nampak macam tak tambah rukun tapi hakikatnya tambah rukun dan batal. Contohnya imam dia masbuk, imam dah salam dia tak bangun lagi. Kalau ingat lagi lah, tak lama saya baru je lepas. Kita bahas satu-satu berkaitan dengan nampak macam tak tambah rukun. So, contohnya macam sujud tadi, tak nampak tambah rukun, tajam terangkatlah letak balik. Itu bukan tambah rukun, itu bukan sujud 3 kali. Itu sebab tajam. Nampak macam tak tambah rukun tapi istilahnya tambah juga, batal sembahyang. Imam dah salam, kenapa duduk lagi? Dia duduk lagi baca tahiyat sedangkan imam dah bagi salam. Sedangkan imam dah bagi salam, masbuk, bangunlah cepat-cepat. Kalau muafiq tak apa, kalau dia nak salam tak apa, imam salam dia duduk baca lagi kama sallaita ala Ibrahim, baca doa-doa. Imam dah salam dah, tu tak apa sebab dia pun nak salam juga lepas pada tu. Tak apa tu dengan maksud tak batal sembahyang. Yang kata batal ni dia masbuk. Dia sembahyang isyak contohnya, dia nak tambah lagi 1 rakaat, masuk lambat, masuk rakaat kedua, imam salam, dia masih lagi baca tahiyat. Ketika imam dah salam tu dia sibuk lagi baca tahiyat, maka batal sembahyang dia, dikira menambah rukun. Macam tu juga dia langsung tak dapat rakaat, dia Allahu Akbar, imam dah tahiyat, dia terus duduk kan, mestilah kena duduk terus sebab imam dah tahiyat. Dia duduk baca baru 2-3 ayat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, imam dah bagi salam dah. Dia dah sibuk assalamualaikum, assalamualaina, maka batal sembahyang dia. Dinamakan menambah rukun juga walaupun tak nampak macam tambah rukun. Itu bukan tambah rukun, dinamakan menambah rukun. Dan kita bincang panjang lebar lah bab tu, sejam. Boleh tengok rakaman yang lepas dekat media Al-Fatihah. Okey. Kita sambung. Nak sambung ni, kalau tidak ulang benda sama, sambung. Dah kita dah ingat dah perbahasan dulu yang sebelum ni, kita masuk perbahasan malam ni. Sambung lagi yang malam ni. Kata pengarang, dan demikian lagi wajib meninggalkan perbuatan yang bukan daripada jenis sembahyang. Bahasa lain, dia tak boleh buat. Wajib meninggalkan tu maksud tak boleh buat lah. Dia tak boleh buat. Wajib meninggalkan perbuatan, bahasa sekarang gerakan, yang bukan gerakan sembahyang. Maknanya hanya dalam sembahyang boleh bergerak, hanya gerakan sembahyang aja. Yang bukan gerakan sembahyang tak boleh buat. Kalau buat, kadang-kadang makruh, kadang-kadang batal. Tengok jugalah macam mana yang dia buat tu. Jadi kita dapat faham dari segi yang keluar dekat mulut kita, yang kita bahas bulan lepas, iaitu yang boleh keluar kat mulut 3 aja kan. Quran, zikir, doa, 3. Yang perbuatan pula, itu yang keluar kat mulut, perkataan. Perbuatan pula hanya boleh buat 1 je, iaitu perbuatan sembahyang. Tak boleh buat perbuatan yang tak sembahyang. Cuma kalau buat juga tak semestinya batal. Kadang-kadang batal, kadang-kadang tak batal, bergantung pada gerakan itu macam mana. Ya. Jadi dia wajib meninggalkan, dia mesti jangan buat apa? Jangan buat gerakan yang bukan daripada sembahyang. Bukan gerakan sembahyang. Seperti memukul 3 kali pukul. Ni gerakan besar, 3 kali pukul. Bahasa dia kena sambung lagi sikit sebenarnya. 3 kali pukul ni berturut-turut. Kalau 3 kali pukul tak berturut-turut, namanya sekali pukul. Contohnya 3 kali dia pukul kan. Pukul macam ni kan. Macam ni. Macam ni pukul lah. Macam ni ikut. Pukul macam ni kan. Okey. Pukul. Tu sekali je semua. Tu bukan 3 kali. Sebab dia ada tomak ninah, kadar sekejap, berhenti kejap, pegun kejap dalam masa lebih kurang 1 saat lebih kurang tu. Dia pukul ni kan, dia berhenti berapa lama tu? Berhenti dah, okey, kosong balik, reset, kosong balik. Kali sekali balik. Kalau yang kata 3 kali ni 3 kali lah. Macam ni lah. Itu lain macam lah. Tu macam tu. Maksudnya gerakan tadi tu 3 kali pukul. 3 kali pukul berturut-turut. Tambah lagi sebenarnya 3 kali okey, dia ada sedikit dobek dia sekejap okey. Demikian lagi wajib meninggalkan perbuatan yang bukan daripada jenis sembahyang, seperti memukul 3 kali. Okey.
masuk pukul-pukul ataupun gerakan-gerakan tadi, meninggalkan perbuatan tadi, dia panggil gerakan anggota berat ataupun anggota besar. Itu kena dobit lain lah. Jadi masuk anggota tu anggota besar. Gerak yang kita dah sebut sikit sebelum ni, iaitu anggota besar adalah yang pertama tapak tangan. Ni anggota besar ni. Tapak tangan ni. Bukan ni jari ni. Anggota besar ni. Hati-hati. Okey. Mak ini yang kata tak boleh 3 kali berturut-turut ni. Tu. Yang kedua, pergelangan tangan. Besar kan? Cari sendi, semua dekat sendi besar. Yang ketiga ni, kat siku ni. Besar. Jadi maknanya 3 kali lah. Ni besar. Ya. Yang keempat ni, yang dekat lengan ni, gerakan besar. Leher besar juga ni. Besar ni. Khilaf ulama rahang. Apa? Rahang apa ni? Khilaf. Ada ulama kata kecil, ada ulama kata besar ni. Jadi nak baca pun bukan boleh suka-suka nak menguap ke apa tau. Sebab ada khilaf. Tak apalah, kita ambil yang kata dia gerakan kecil lah. Bila gerakan kecil, gerak banyak mana pun. Kalau gerakan besar, tak boleh lebih 3 kali. Maksudnya rahang. Bukan baca. Kalau baca tu, kita kena baca. Ini yang bukan baca. Selain daripada membaca, dia saja gerak. Khilaf. Ada kata tu gerakan besar, ada kata tu gerakan kecil. Ni. Kalau yang kata gerakan besar, 3 kali batal. Yang kata gerakan kecil, 10 kali ke 100 kali pun tak batal. Tak, itu khilaf. Yang lain tak khilaf tadi. Leher tak khilaf. Ni tak ada. Ni semua gerakan besar. Ni lengan, lepas tu pinggang. Ni. Besar. Turun bawah lagi, lutut. 2 lutut gerakan besar. Lepas tu kat buku lali tu. Yang tu kan, besar. Lepas tu tapak kaki. Cuma tapak kaki tu kita tak boleh nak gerak. Tak macam tangan. Maka tapak kaki tu kita kata je gerakan besar, tapi nak buat memang tak boleh gerak lah. Macam mana nak gerak tapak kaki? Okay. Itu gerakan besar. Gerakan kecil dah bincang lah sekali nanti. Okay. Jadi perbuatan yang kata 3 kali tadi tu, gerakan besar tadi tu lah. Yang sendi-sendi tadi tu. Kadang-kadang kita terpaksa gerak. Kadang-kadang kita terpaksa gerak kerana ia tu sunat ataupun itu wajib. Kita kena gerak. Sebelum tu, yang dikatakan gerakan besar kecuali gerakan nak buat rukun. Gerakan nak buat rukun tak termasuk, sebab itu gerakan sembahyang. Yalah, daripada sujud nak berdiri, itu bukan 3 kali, itu berapa kali gerak tu. Maka tu tak termasuklah dalam ni cerita. Sebab dia nak bergerak kepada rukun. Yang kata 3 kali yang gerakan besar tadi, yang dikira jangan lebih 3 kali berturut-turut, itu gerakan yang bukan gerakan sembahyang. Yang bukan kita nak bergerak untuk sembahyang. Daripada berdiri kita nak rukuk, kan gerak satu, tak ada, tak kira. Sebab satu dia gerak pula ni kan, 2, 3 sebab nak pegang kepala lutut, 4, 5. Ini kan pegang kepala lutut 5, dah jadi berapa gerak tak kira tu. Itu gerakan sembahyang, itu nak buat rukun. I'tidal, nak sujud kan banyak gerak tu, dengan pinggang gerak, lutut kedua gerak, buku lali gerak, habis gerak semua. Batal lah, mana tak sembahyang macam mana. Bukan, itu dia panggil gerakan sembahyang, itu tak kira, itu kosong semua. Sebab itu rukun. Yang kata 3 kali itu yang bukan gerakan sembahyang. Ataupun gerakan tu disunatkan dalam sembahyang atau diwajibkan, pun tertakluk kepada 3 tadi. Apa gerakan yang diwajibkan tadi tu? Contohnya angin, kena tiup angin. Aurat terselak, wajib tutup. Sembahyang tak batal lagi, tapi kena tutup dengan segera. Jika tutup dengan segera, maka sembahyang tak batal. Jadi hukumnya wajib tutup. Dia pun tutup. Dia panggil gerakan yang dia nak tutup kain tadi, yang terselak tadi tu, wajib. Sama juga, tertakluk kepada 3 gerakan. Tertakluk. Jadi kalau nak tutup, angin kau ni pula tutup, angin kau ni pula, dah lebih 3 gerakan, batal. Cuma tak berdosa lah. Tak berdosa lah. Sebab dia bukan sengaja nak membatalkan sembahyang. Cuma yang kata 3 gerakan tu dalam mazhab Syafi'i je ni, mazhab lain tak ada. Dalam mazhab Syafi'i, dia sangat menjaga gerakan. Kerana bila kita menghadap Allah, wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, kita menghadapkan wajah kita, kita menghadap Allah, kita berhubung dengan Allah, dia tak boleh tergaru-garu, tak boleh bergerak, sangat menjaga. Kerana tu sampai macam tu sekali. Gerakan yang bukan gerakan sembahyang tak boleh buat. Kalau buat kadang-kadang makruh, kadang-kadang batal. Malah gerakan tu gerakan wajib sekalipun,
Tapi bukan wajib yang buat rukun tadi tu. Wajib yang lain. Contohnya terselak kain. Contohnya tengah sembahyang, pop ada kat sini, rasa ketek, tengok tai cicak baru jatuh. Gerakan dia wajib buang tu, dia tak boleh biar. Kalau biar jatuh ni tak cicak. Dia tengok batas sembahyang. Apa tu? 1 saat, 2 saat dia boleh maaf gitu, 1, 2 je. Dia kena buang dengan segera. Kalau atas baju ni tak boleh buat apalah. Atas serban boleh lagi. Tapi dia nak tahu apa. Kalau dia agak lah, pup, ini tak cicak ni, dia ni tolak ke belakang. Apa serban dia, kepiah dia, boleh lagi. Kalau serban ni boleh lagi. Kalau ridak boleh lagi. Kalau seluar tak kena tanggal, tak boleh. Kain tak boleh, tak boleh buat apa lah. Yang tak boleh tu tak boleh lah. Kena batal sembahyang, habis. Tapi kalau yang boleh buang, dia kena buang dengan segera. Okey, dia buang tu wajib. Buang najis tadi, tak boleh pegang. Dia kena buang, jangan pegang najis tu. Kibah pun tak boleh, sebab taik tu basah. Kalau taik basah, kalau taik kering tak apa, dia buat gini. Tapi kalau taik tu basah, tak boleh buat apa dah, memang ada sifat dia, kesan dia dah ada dah. Jadi nak buang, masa nak buang tu habis, maka batal sembahyang. Sebab gerak lebih pada 3 gerakan. Tu wajib tu. Membuang najis kat badan tu wajib, tetap juga tertakluk kepada 3 gerakan. Api tengah-tengah sembahyang terbakar, api. Dia tak nak batalkan sembahyang dia. Boleh? Batalkan pun boleh. Sebab mudarat kan? Tak nak batal tak apa. Iman tinggi kata. Mati tengah sembahyang bukan senang nak jadi. Dia pun elak, dia kena elak sikit. Tak boleh tahan. Dia akan lari juga. Dia pun langkah sikit, langkah ke depan, langkah ke belakang. Nak lari tadi tu. Langkah tadi pun tertakluk kepada 3 gerakan juga. Walaupun dia kerana nak lari daripada api. Kau tidak terbakar. Tetap juga tertakluk pada 3 gerakan. Lebih 3 gerakan besar tadi, batal juga. Cuma dalam masalah tadi, darurat dia boleh lari je. Banjir, sama juga. Air datang, kepala air. Dia tahan macam ni. Dia gerak lah. Lebih 3 gerakan. Padahal bukan dia buat. Bukan dia sengaja. Batal juga. Padahal benda tu nak kira bukan salah dia. Jadi yang paling biasa terjadi, pegang anak tengah sembahyang. Sama. Habis lari pada api pun tertakluk 3 gerakan. Orang curi beg duit, dia pegang, tengah sembahyang lagi. Tak batal. Dia boleh batalkan, sama juga. Nak menyelamatkan harta, nak menyelamatkan maruah, nak menyelamatkan nyawa, macam-macam kan. Nak menyelamatkan akal, semua boleh batalkan sembahyang aja. Tapi dia tak nak batalkan, boleh? Pegang. Tu tarik. Satu gerakan dah. Tarik. Batal. Nak selamatkan harta, batal. Cuma tak berdosa lah. Padahal dia boleh batalkan je sembahyang, pergi kejar orang tu. Boleh juga. Cuma nak bagi tahu, yang sembahyang tadi, pegang anak. Sama juga. Kalau lah lari pada api, lari pada banjir pun tertakluk pada 3 gerakan. Pegang anak lagi lah tertakluk pada 3 gerakan. Pegang anak, masa nak sujud anak jatuh. Bukan anak jatuh, letak anak kat tepi. Masa nak bangun tu pegang balik anak, tertakluk pada 3 gerakan besar tadi. Cuma kita kena pandai kira 3 tu macam mana. Kena pandai kira 3 tu macam mana. Macam mana yang dinamakan 3? Saya dah sebut tadi. Kalau macam ni, dia gerak, tu 1. Kerana dia berhenti sekejap tadi tu, kadar subhanallah, kadar 1 saat, 1 saat setengah dia berhenti tu, dia reset balik yang gerakan tu jadi kosong. Maka tetap nama 1. Yang 3 berturut-turut. Okey. Dan kiaskanlah dengan nak angkat anak, pegang anak. Tarik. Gitu ke? Jadi robot. Dan cari kita tebak langkah pula macam mana. Okey. Sebab tu mazhab Syafi'i ni kadang-kadang orang mazhab-mazhab lain, orang duk cerita kat luar negara, dia nganyi. Semaya robot. Orang tak mengaji juga tu, sebab tu dia mengaji. Sebab kita robot, jalan macam robot, nak penuhkan soft, semua macam robot, gerak macam robot. Dia kata, apa sembahyang tu? Sebab mazhab dia tak ada 3 gerakan tu. Kita akan bahas lagi macam mazhab Hanbali lain, mazhab Hanafi lain. Gerakan-gerakan 3 gerakan besar tak ada. Tak ada tu maksud tidak tertakluk. Kadang-kadang dia pergi kejar orang curi, pergi kejar. Ketuk. Pukul, ambil letak sama sembahyang. Sami Allah al-Mahamidah terus. Tak betul. Sebab menyelamatkan harta wajib. Selamatkan harta wajib, selamatkan nyawa, lari, nak banjir, terbakar, lari. Rumah nak runtuh, tanah runtuh, apa lari, sambung sembahyang tengah-tengah lari. Sami Allah al-Mahamidah. Rabbana lakal hamd. At-tahiyatul mubarak. Gitulah tu dia orang.
Kita tak boleh. Kita tertakluk pada 3 gerakan. Jadi kalau batal macam mana? Sembayanglah balik. Dia kata apa masalahnya? Gitulah. Kadang-kadang perkara tu perkara sunat. Yang kata tadi, yang tertakluk kepada 3 gerakan tadi, sama ada ianya perkara wajib. Perkara wajib nak tutup aurat, nak buang najis tadi tu kan. Ataupun perkara sunat. Nak penuhkan saf. Kalau saf berlubang, tak dosa pun. Tak wajib penuhkan saf. Tapi sunat penuhkan saf. Sebab dia akan putus saf nanti. Nanti rugi pahala saf. Elok-elok dapat 27, dah jadi dapat 26. Orang belakang daripada putus tu lah. Yang depan semua dapat 27. Sebab solat berjemaah 27. Yang selepas putus tu semua dapat 26. Itu banyak lagi tak tolak. Entah tolak macam-macam lagi. 25, 24, 23, 22, 20, 15 ke. Tolak sikit-sikit apa yang dia buat lah. Jadi memenuhkan saf hukumnya sunat, tak wajib. Dia pun nak penuhkan saf, tertakluk kepada 3 gerakan. Walaupun benda tu sunat. Alah, benda wajib pun tertakluk pada 3 gerakan besar. Takkanlah benda sunat tak tertakluk. Macam tu juga nak cuik bau ke sebagainya, semua tertakluk. Macam nak minta orang pergi ke belakang, macam-macam kan, kita duk cuik bau tu kan. Itu semua tertakluk kepada 3 gerakan. Okey, malah dalam mengangkat tangan takbiratul ihram tu pun ada khilaf. Takbiratul ihram, sami Allah liman hamidah, angkat tangan tu sunat kan? Daripada tahiyat awal nak naik rakaat ketiga, semua tu sunat angkat tangan. Ada khilaf. Mazhab Syafi'i juga, Ibnu Hajar kata tertakluk juga pada 3 gerakan. Kerah tu. Kalau lah kata rukun, nak buat rukun tak tertakluk sebab kita nak bergerak nak buat rukun. Okey, selesailah tu. Ibnu Hajar pun setuju, Syekh Ramli pun setuju dalam mazhab Syafi'i. Tak ada khilaf. Alright. Sebab kita nak buat gerakan tu, sujud, malah kalau jenis sakit lagilah tak kira. Tak kira gerakan. Dia sakit nak sujud, dia memerlukan lebih gerakan berbanding dengan orang tak sakit. Kan? Nak pegang situ, nak pegang dinding, nak pegang kursi. Daripada sujud nak bangun, nak pegang situ, sengit situ, sengging kot ni kan. Nak bangun tu, nak cari posisi tu. Nak cari mana? Kot ni. Sikit. Duk bangun tu. Semua tak kira 3, tak tertakluk kepada 3 gerakan. Sebab dia nak buat benda rukun. Dia nak berdiri, dia nak sujud, dia nak rukuk. Nah, ini tidak kan? Tak tertakluk, tak ada masalah. Macam mana kalau perkara sunat? Perkara sunat. Maksudnya Allahu Akbar, Sami Allah ni sunat ni. Macam ni pun boleh. Allahu Akbar, kan boleh. Sembahyang serik je, boleh aja. Allahu Akbar, boleh juga. Sami Allah liman hamidah. Tak ada masalah pun. Dia sunat. Apabila ianya sunat, adakah dia tertakluk kepada 3 gerakan? Kalau yang wajib memang tak tertakluk lah, selesai lah. Yang nak buat rukun tadi. Ibnu Hajar kata tertakluk juga. Maknanya Sami Allahu liman hamidah. Dia kena sengit, lenguh, batas sembahyang. Sebab apa? Angkat tangan 2, leher 1. Padahal leher je bukan gerakan sembahyang, tangan ni gerakan sembahyang tapi sunat. Kira juga. Kerahap. Syekh Ramli kata tak termasuklah sebab dah sunat suruh buat, takkan kira juga gerakan. Dah disunatkan untuk angkat tangan. Lepas tu kira 2 gerakan besar. Mana boleh gitu? Kata Syekh Ramli. Kata Ibnu Hajar tak ada, kira juga. Jadi maknanya kalau angkat 2 tangan, jangan gerak kaki, jangan gerak kepala lutut. Gerakan yang bukan sembahyang tadi tu. Biasa gerak leher. Jangan gerak leher. Jaga sedaya upaya sebab dia dikira. Tapi macam mana pun kat situ khilaf, saya sebut khilaf tadi. Okey, melangkah. Nanti dulu bab langkah ni tak habis lagi, bab tangan dulu. Sekejap lagi bab kaki. Bab tangan ni banyak orang silap, sebab tu kena detailkan lagi. Kalau yang ini sepakat, yang tadi kata nak takbiratul ihram, sami Allah al-mahmidah, nak daripada duduk rakaat yang kedua nak naik rakaat ketiga angkat tangan, Ibnu Hajar kata kira juga 2 gerakan, jangan buat satu lagi. Buat satu lagi batal. Syekh Ramli kata tak, dah disunatkan takkan nak kira. Dah disunatkan, lepas tu kira lagi. Nanti orang pakat-pakat tak buat yang sunat sebab takut batal. Betul jugalah. Okay, tak apa, kita ambil yang mudah, tak apalah. Syekh Ramli maka tak batal, tak ada masalah. Yang ini sepakat, iaitu daripada rakaat yang pertama, sujud yang kedua rakaat yang pertama, nak naik rakaat yang kedua, angkat tangan. Yang ini sepakat. Bukan perbuatan sembahyang. Sujud yang kedua rakaat yang pertama, rakaat pertama ni, nak naik rakaat kedua ni. Dia pun Allah, rakaat yang kedua kan, Allahu Akbar, dia angkat tangan. Yang ini sepakat bukan gerakan sembahyang. Maka kalau gerak satu lagi batal. 2 makruh hukum. Allahu Akbar, makruh.
Tapi gerak satu lagi dalam masa yang sama jadi 3, batal sembahyang. Tapi kalau takbiratul ihram, sami Allah liman hamidah, daripada rakaat yang kedua tahiyat awal nak naik rakaat ketiga, itu memang ada angkat tangan kan. Yang itu tak kira lah. Walaupun ada khilaf tadi, kita tak kira lah. Daripada rakaat ketiga nak naik rakaat keempat, rakaat ketiga nak naik rakaat keempat, sujud yang kedua rakaat yang ketiga nak naik rakaat keempat, angkat tangan. Sepakat ulama, dua ni kira gerakan asing, kira dua. Tunggu satu lagi, kaki ke gerak, leher ke gerak, apa-apa yang besar gerak, batal sembahyang. Sepakat. Yang tu sepakat. Sebab dia tidak dituntut untuk angkat tangan. Kita terlalu rajin, rakaat pertama angkat tangan, rakaat kedua angkat tangan, rakaat ketiga angkat tangan, rakaat keempat angkat tangan. Semua nak angkat tangan. Angkat tangan tu maksud sami Allah, bukan sami Allah, Allah daripada sujud, Allahu Akbar tu. Kita disunatkan angkat tangan hanya 4 keadaan ni, 4 sahaja. Yang lain semua tak sunat. Yang pertama nak semayang tu takbiratul ihram, Allah yang tu. Tu. Yang kedua daripada lepas habis baca surah apa nak rukuk, Allahu Akbar, sunat angkat tangan. 2 dah. Yang ketiga daripada rukuk nak yang tidak, sami Allah, angkat tangan lagi. Sami Allah liman hamidah. 3 dah. Yang keempat daripada tahiyat awal nak bangun rakaat ketiga, Allahu Akbar tu sunat angkat. 4 aja. Buat selain daripada 4 ni, maka dikira 2 gerakan besar. Tunggu 1 je lagi nak batal. 2 dah makruh dah kat situ. Dah tolak markah semayang lah. Pahala dah tolak dah situ. Tambah 1 lagi batal. Selain daripada 4 ni tak ada. Apa selain daripada 4? Cuba fikir. Tadi rakaat kedua, rakaat pertama nak naik rakaat kedua kan, rakaat ketiga naik rakaat keempat. Dan yang lain banyak lagi, kita tak perasan. Pagi Jumaat baca surah sajadah kan nak sujud. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kan? Allahu Akbar. Angkat tangan, 2 gerakan. Buat satu apa-apa, select satu aja, batal sembahyang. Sama juga, nak bangun dah baca sajadah wajhiya lillazi dah habis, nak bangun Allahu Akbar tatajafa junubuhum anil madad kan. Nak bangun tu kan, bangun tu Allahu Akbar tu sunat, yang kat mulut tu, yang bunyi tu, yang angkat tangan tu, angkat 2, standby 1 lagi. Gerak 1 lagi je, batal sembahyang. 4 aja yang angkat tangan lah, 4 tadi aje. Yang lain apa yang lain? Apa yang lain? Berhenti kejap. Masa nak naik ke nak turun? Masa nak naik, Masa nak naik tak sunat untuk duduk sekejap. Dia naik terus. Dia beza dengan kita semayang biasa. Semayang biasa ni, rakaat pertama dan rakaat kedua, tengah sujud tu, nak naik rakaat kedua ni, sunat Allah tu duduk kejap baru naik. Tak duduk pun tak apa, sunat duduk. Tapi daripada sujud tilawah tadi tu nak naik tak sunat, terus Allahu Akbar, terus. Masa kalau sujud terus Allahu Akbar, terus naik ke, bukan rakaat lah, naik terus, tak sunat duduk. Kalau dia duduk dia pula kadar atau makninah, duduk tu kadar tu duduk Allahu Akbar, boleh batal sembahyang. Tambah rukun lah, asal duduk situ. Habis tu yang duduk tu, itu daripada rakaat pertama nak rakaat kedua, memang tak ada angkat tangan, tapi duduk kejap, dia panggil duduk istirahah tu ada. Rakaat kedua nak naik rakaat ketiga tu tahiyat awal nama dia. Rakaat ketiga nak naik rakaat keempat, Allahu Akbar kat mulut tu ada, angkat tangan tak ada. Duduk tu ada tu ada sunat. Duduk kejap, Allahu Akbar, nama dia duduk istirahah, nama dia. Sunat, tak duduk pun sah. Tapi kalau duduk gitu di tempat yang bukan disuruh, dia kena menambah rukun lah. Dia bangun terus. Tapi kalau transit tak batal. Transit sujud tu sajadah wajhiya lillazi tadi, Allahu Akbar, tu transit. Kenapa? Yang mana tak boleh? Yang tak boleh tu ada tamakninah. Tadi transit je. Biasanya orang transit je sebab nak ambil dia punya lajak tu kan. Dia takkan nak bawang gitu. Orang muda boleh. Angkat tu disunatkan angkat lutut dulu, buang angkat tangan. Masa nak bangun daripada sujud tilawah tu sunat angkat lutut dulu. Ya, kecuali sakit semayang, nak ambil lajak, sakit lutut, bab sakit tak payah cerita lah. Bab sakit ni semua maaf lah ke. Ni cerita yang sahaja.
Kalau tak tahu kerana dia tak tahu, terbahagi pula dalam masalah, masuk kelas lain pula. Kelas masuk hukum lain, hukum special. Aliman amidan istilah dia panggil. Aliman tu alim, amidan tu sengaja. Dia tak alim tapi sengaja lah tu, aliman amidan. Jadi kalau dia aliman amidan baru batal. Maksudnya dia alim, tahu dan sengaja. Sekarang ni dia tak tahu. Maknanya apa? Lawan alim apa? Lawan alim. Lawan alim. Jawab. Takkan nak cakap. Jawab. Jawab apa? Dia tengok negeri. Ada negeri jawab jahil. Ada negeri kata bodoh. Tak kerti. Tak mengaji. Kurang pandai. Macam-macam lah. Bergantung pada tempat. Tempat boleh kasar je. Tempat tak boleh kasar tak boleh. Apa sedap dia cakap. Cakap jahil. Sedap cakap jahil. Bukan jahil. Kurang pandai. Nak lagi? Tak mengaji. Allah lembutnya. Tak terasa langsung. Okey. Kalau dia jahil, maka perkara tu pula tengok. Yang dijahil maka tak batal. Tengok pula perkara tu perkara yang kasar dalam agama ke perkara yang halus. Yang kena mengaji detail-detail baru faham, baru dapat tahu, ataupun memang dah tak payah ngaji detail-detail, memang dah maklum. Jika benda tu kena ngaji detail-detail, tak batal sembahyang dia. Dia kembali, dia masuk kelas lain tu bab lain pula. Tapi kalau benda tu benda kasar dalam agama, benda besar, sujud 2 kali, benda kecil ke benda besar dalam agama? Setiap sembahyang 1 rakaat sujud 2 kali. Benda besar. Duduk macam tadi yang kata tak boleh tu, benda kecil ke benda besar? Tu benda halus tu. Benda halus tu, tak mengaji, tak jumpa tu, ngaji sungguh-sungguh. Maka dia benda halus. Bila benda halus, dia ada satu, dia panggil subsidi jahil. Maka tetap juga sah. Tapi kena pakai subsidi jahil. Tak apa, aku jahil. Kena ngaku dulu jahil lah. Aku orang awam dan jahil. Ngaku dulu. Tapi elok tukar bahasa Melayu lah. Dan bodoh. Malah mengaji. Baru, maka sembahyang dia sah. Dia tengok situ pula. Jadi sebab tu kalau katalah benda-benda halus yang saya duk cerita ni, kalau orang buat tak semestinya batal terus. Dia ada satu lagi. Untuk orang awam dia ada satu lagi. Banyak dimaafkan bagi orang awam. Cuma itulah. Sampai bila kita nak duduk makan subsidi jahil aja? Sampai bila? Makruh pasti. Makruh pasti dah. Cuma batal tak batal, amidan, aliman, amidan. Aliman tahu dan sengaja baru batal. Tahu dan sengaja baru batal. Garu gatal kat kaki. Payah kat tu. Macam ni nak garu kak? Yang pasti kalau angkat kaki sebelah, kerok, confirm batal. Itu pasti. Angkat kaki sebelah, okey. Lutut dah gerak satu. Lepas tu bila gerak kena, tengah sting tak tahan dah waktu tu, perak. Memang confirm batal. Caranya, tak tahulah seorang lah kau kena buat, caranya lipat kaki. Dia tak ada tunduk pun batal. Tempat tunduk, tangan lagi gerak, ni pinggang lagi tunduk. Biasa dekat betih. Kalau dekat kaki tu, ni kaki sebelah kaki lagi tu boleh ejah lagi lah, tapi betih tak boleh nak ejah. Betih, gatal kat betih. Nak tunggu sujud baru bila lah nak sujud. Sujud lambat, jadi makmum. Yang pasti angkat kaki sebelah, garu kerok gitu memang batal. Tok Guru dah ajar sebenarnya. Dia lipat kaki tu. Lipat kaki, lepas tu baru garu. Lipat kaki, maksudnya berdiri dengan sebelah kaki. Gini. Tapi kaki tu lipat. Boleh buat. Dah try dah. Jadi boleh buat. Cuma memang susah lah. Dia akan goyang sikit. Tapi boleh buat. Tapi dah katal, tak boleh tahan. Kita dengan nyamuk beralah. Itulah kita. Kita dengan nyamuk, para sahabat kena panah. Nak cabut sakit. Aduh. Sebab panah kan dia gitu kan. Bila masuk tak boleh tarik lah. Tarik keluar dengan sisi. Ada orang kata nak lagi kurang sakit, tolak ke depan. Biar tembus kat sana. Lebih kurang sakit berbandingkan tarik. Tarik lebih sakit daripada tembus. Kecuali ada organ-organ lain, cerita lain lah. Kalau tak ada organ apa kat depan tu, tolak lah. Biar tembus kat tu. Tarik kat tu. Kat belakang. Tarik kat depan. Lebih kurang sakit. Kalau tarik kat ni, 2 kali ganda sakit. Para sahabat, bila kena gitu, aduh. Tunggu aku sembahyang, tu kau cabut. Allahu Akbar. Cabut. Tak rasa apa. Habis sembahyang, lupa. Tengok ramai orang. Korang buat apa ramai-ramai sini? Kejap. Korang nak cabut panah aku? Dah tak ada panah.
Dah berapa lama dah aku cabut kurus sembahyang dah habis. Tak terasa. Mereka dengan sembahyang hilang dunia. Kita kalah dengan seekor nyamuk. Kita kalah dengan seekor nyamuk. Tapi yang kalah dengan seekor nyamuk ni taklah kata yelah teruk lah, dengan seekor nyamuk pun kalah. Tapi orang-orang raja-raja dulu pun kalah dengan seekor nyamuk juga. Namrud kalah dengan seekor nyamuk. Namrud, siapa nak pergi jumpa dia? Mari, aku raja. Mula-mula raja, lama-lama mengaku aku Tuhan. Dia tak nak mengaku, rakyat tak nak mengaku. Tuhan apa? Tak nak mengaku. Akhir sekali, siapa nak datang jumpa aku untuk minta bantuan, minta apa-apa kan? Nak laporkan apa-apa, kerosakan apa, nak minta jumpa aku, syaratnya merangkak. Merangkak gitu, maksudnya macam sepatu sujud dia. Sampai-sampai tu sujud. Dia memang mengaku Tuhan. Memang dia mengaku Tuhan. Panjang cerita, saya pendekkan. Akhir sekali Nabi Ibrahim datang untuk dakwah, dia tak peduli. Akhir sekali malaikat sendiri datang dakwah, tak peduli juga. Pendekkan lagi cerita, akhir sekali dia dikalahkan dengan seekor nyamuk. Pop, ada dua riwayat, kata satu masuk ke hidung, ada satu masuk ke telinga. Tak kisahlah mana-mana, yang penting masuk ke dalam. Lepas tu kita ambil yang masuk ke telinga lah, masuk telinga. Lepas tu dia duduk main, yo 2-3 hari tak tension, semak kepala. Akhir sekali macam mana nak buat, dah tak tahu nak buat macam mana, tak tahu nak buat macam mana, tampar diri dia sendiri, senyap. Jadi tampar, senyap. Lama lepas pada tu tampar pun tak lut dah, bising juga nyamuk tu. Saya nak pendekkan cerita. Lepas tu dia ambil slipper dia, baru senyap. Nampak tak senyap dah, ambil slipper dia, pom, baru senyap. Lepas pada tu lama pada tu, lama kita masalah, sehari 2 hari 3 hari, pakai slipper pun tak senyap dah. Pakai slipper dia, kasut dia sendiri, kasut raja tu sendiri, Namrus tadi, tak senyap, bising juga. Akhir sekali dia tak tahu nak buat apa dah, dia ambil kasut pembesar dia. Baru mujarab kena kasut pembesar. Lama-lama akhir sekali, sesiapa yang nak jumpa dia, yang dia suruh merangkak dulu, ambil slipper orang yang datang tu, rakyat dia tu, ambil slipper kasut tu, kena pukul dia dulu. Mai sini, nak jumpa aku kejap, mai jumpa aku, jumpa. Ambil slipper, pom. Akhir sekali mati Namrud, kena dengan kasut besi. Ada seorang rakyat dia memang dah bengang lama dah dengan Namrud ni. Dia buat kasut ataupun selipar daripada besi. Jalan gini berapa kilo. Nak jumpa aku, mari. Dia kata nak jumpa je, bising terus. Lalat tu. Bising lalat. Ambil kasut kau, pukul aku. Bising, tak tahan. Dia ambil, pom, hancur kepala Namrud. Dalam setengah riwayat kata Namrud, setengah riwayat kata Namruz. Sama orang sama. Diutuskan Nabi Ibrahim untuk dakwah, tapi tak lut, dia mengaku Tuhan. Cerita tu panjang, cerita tu 1 jam. Cerita tu sejam, saya pendekkan je tu. Nak cerita pasal nyamuk tadi, maknanya kadang-kadang kita kata, alah tak payah nyamuk, kita kalah dengan virus pun. Covid tak pernah nampak pun kalah. Ini nyamuk kira hebat, besar lah juga. Kalah macam mana berawam, biasalah kalah. Duk bising kat telinga pun tak boleh lah, nak semayang gini lah. Tak boleh lewat apa. Kita memang kalah, kita memang lemah. Nak buat macam mana? Kalau nyamuk tu duduk gigit, kalau kita duduk tahan juga, tak khusyuk. Bukan kita tak nak tahan nak, kalau kita tahan kok. Dia duduk sibuk dalam kepala kita, tak ada fikir lain melainkan pada duduk tahan ya. Duduk tahan je nyamuk tu, gatal je. Tujuan sembahyang ingat Allah, dia ingat gatal. Bila nak habis sembahyang. Jadi tak boleh buat apa dah, kita gitu lah. Nak buat macam mana? Jadi kalau macam tadi, caranya tak ada cara lain. Kalau sampai tak tahan, tak boleh tahan dah, batalkan sembahyang. Nak buat macam mana? Kira darurat tu. Kalau boleh tahan lagi, tahan. Kalau dengan tahan tak ada fikir lain selain pada gatal saja, lipatkan kaki. Yang kata tadi tu, yang dekat betih dia. Lipat kaki, lepas tu garu, jangan gini, garu ini. Lama pun tak apa.
Lepas tu simbang badan, jangan jatuh pula. Simbangkan badan. Tu je lah. Tu juga tu kan. Payah juga. Okey, masuk kita kaki. Yang tadi tangan memukul, bila disebut dalam kitab kita memukul 3 kali pukul, saya kiaskan semua jenis gerakan tangan kan tadi kan. Sekarang dia kata atau melangkah 3 langkah yang berturut-turut. Ini kita cerita kaki pula. Kaki, okey, sebelum kita masuk kaki, kejap, sebelum kita masuk kaki, tangan tadi maknanya gerak pertama kita ada kedudukan sembahyang. Okey. Kemudian bergerak. Gerak tu bukan gerakan sembahyang Okey. Kita ada gerakan sembahyang, kita ada kedudukan sembahyang iaitu begini. Begini. Kemudian bergerak. Okey, bergerak. Ini namanya satu. Kemudian bila gerak, lepas dah habis gerak, dia akan kita nak kembalikan kepada asal. Kembali kepada asal dia tak kira. Dia tak kira dua. Dia panggil tabi', mengikut apa ataupun parking balik. Dia panggil parking balik. Jadi bila gini satu. Satu dua. Tak. Yang kedua tu pergi balik tempat asal, maka dia tak kira. Itu gerakan. Samalah atas bawah. Janji lepas kita gerak sekali, kemudian pergi balik ke tempat asal. Parking balik tempat asal, dia tak kira yang tu. Kecuali dia pergi parking tempat lain, maka kira. Macam ni. Dia parking tempat lain. Kira dua. Kalau dia parking balik dia kembali balik ke asal, dia tak kira dua. Jadi ni kira satu lah. Satu. Kalau ni satu. Sebab tu yang kata daripada rakaat kedua, daripada rakaat pertama dan rakaat kedua yang angkat tangan yang tidak disuruh, yang bukan gerakan sembahyang yang kira dua tu sebab dua tangan. Allah ni dua. Habis kalau nak kira gerakan dua, 4 dah batal. Kenapa kata tak batal? Kenapa kata makruh? Sebab yang ini kembali kepada asal. Yang ini je dia kira. Kira dua yang mana? Pada rakaat pertama nak naik rakaat kedua, rakaat ketiga nak naik rakaat 4 tadi kan. Rakaat kedua nak naik rakaat ketiga lepas tahiyat awal, itu memang sunat pun. Okey. Jadi untuk kembali itu dia tak kira. Okey, dalam masalah kaki dia kata kat sini melangkah 3 langkah berturut-turut. Dalam masalah kaki pun sama. Dalam masalah kaki, kalau kita melangkah, ini namanya satu. Yang ini dia tak kira kalau kita berhenti kat sini. Dia panggil parking jugalah. Parking balik. Yang ni. Ni tak kira. Dia satu. Kalau dua macam ni. Ni. Baru dua. Okey. Ya. Sini. Ni. Satu. Dua. Ni tak kira ni. Kalau dia kat sini. Tapi kalau dia. Baru 3. Jadi 3 macam ni. 1, 2, 3. Tu 3. Kalau 1, 2, 2 saja. Habis ini kan gerak juga. Dia parking. 1, 2, diikut. Tak kira. Jadi untuk memenuhkan soft, biasa kita buat, kita langkah macam ni. Boleh. Tapi buat lagi ni. Okey. Sekali je langkah. Nampak sekali gerak. Kalau kita gerak macam ni, tak sampai lagi ke depan tu. Kena langkah luas sungguh. Kan? Jadi kita duduk kat tengah-tengah. Kita terpaksa melangkah sekali lagi. Dan kita berhenti kejap. Dia jadi macam banyak sangat gerakan. Tapi tak batal pun. Cuma nak beritahu boleh je. 1, 2. Ini ikut. Ni tak kira. Itu gerakan kaki. Kiri kanan pun sama. 1, kalau kata nak penuhkan soft yang kiri kanan pula. 1, ni tak kira. Yang kira 2, tak boleh kira 2. Macam nak kira 2? 1, tu macam tu kot. Tu kira 2. Cepat-cepat. 1, 2. Kalau ni dia berhenti 1. 1 je. Dia dah berhenti tu 1. Ni 1, ni tak kira. Jadi kalau nak buat 2, jadi ni 1, 2. Lepas tu berhenti. Gerak lagi jadi 3. Tu kena mengaji juga bab gerakan sebenarnya. Kalau yang tak ngaji tu yang risau tu, itu yang buat 1. Risau takut batal. Bagus jugalah kan. Daripada buat aja nanti batal. Baguslah juga. Cuma gerakan kiraan gerakan tangan dan kaki dikira macam tadi. Gerakan besar tadi. Ada satu lagi gerakan. Gerakan yang dia namakan gerakan satu juga. Tapi dia gerak sikit. Contohnya, dia bergerak tangan. Biasanya ketika sami Allah liman hamidah. Okay. Sini. Dia tak kira. Sebab sami Allah liman hamidah memang sunat angkat tangan. Pergi ke sini memang parking dia. Tapi dia tak jaga.
Ni geng screw loose. Sami Allah liman hamidah. Loose. Ini kan. Yang ini kira lain. Okey, saya ambil, saya nak buat ni payah saya ambil. Macam ni. Ini badan dia, ini tangan. Tangan kanan lah. Kalau tangan kiri, letak tangan kiri, saya letak tangan kanan. Ni tangan. Bila dia gerak, ni badan dia. Bila dia gerak, ke belakang sikit aja, satu. Ke depan, satu lagi, iaitu dua. Ke belakang, satu lagi, iaitu tiga. Jadi, walaupun gerakan dia kecil, janji dia lepas je tubuh dia kira satu. Ke belakang, satu lagi. Dua lah maksudnya. Ke depan. Jadi maknanya nak jadi satu, gerakan tangan kita nak jadi satu, dia gerak sikit pun boleh jadi satu. Contohnya dia gerak sikit aja. Janji lebih ke depan daripada ni tubuh dia ni. Ni tubuh dia. Ni tangan dia gerak. 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun gerakan kecil. Ini satu. Punyalah besar gerak. Ya. Yang ini satu juga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Janji tubuh dia lepas tubuh. Lepas tubuh ke belakang balik. Satu. Angkat seluar. Angkat seluar pakai dua tangan. Dia tak semestinya kalau tangan, dua tangan kira satu tak. Dua tangan kira dua lah. Okey. Bila dia angkat seluar, pertama angkat seluar ni gerakan semayang ke tak? Bukan. Dia takut londeh. Allah, pelik-pelik tak? Angkat, masa nak angkat tu. Pertama hukum makruh tu pasti lah. Angkat seluar. Bila dia angkat, dia akan gerakkan dua tangan dia dari sepatutnya tangan kat mana? Kat sini. Sepatutnya kat sini, tak kisahlah kat mana, yang sepatutnya tu. Kemudian dia nak gerak. Okey, dia gerak tu satu dia panggil. Satu tu dua lah. Satu. Dua. Bila kat sini, dia tarik tu. Masih lagi tak kira gerakan lagi tu. Jaga satu je lagi. Satu lagi batal. Memang risiko besar. Risiko besar main geng-geng tarik kain, tarik seluar. Risiko besar. Sebab dia masih lagi tak besar. Kalau dia tarik ini, tarik kan. Tu lain. Itu memang dah kira batal. Sebab sini dah dua. Kadang-kadang dia pandai tau. Dia tak buat time tu. Dia buat time masa gerak. Konon-konon tengah gerak tu angkat sekali. Tak kira dua juga. Tak payah dua buat. Alah tak apa. Allah tak tahu. Masa tengah gerak-gerak tu, masa nak daripada Allah nak bangun tu, tengah-tengah gerak-gerak, nak angkat tangan, nak itu angkat. Kita boleh tipu orang sebelah. Tak boleh. Tak payah nak buat lakonan macam tu. Tak ada. Kalau dia angkat, dua gerakan tu dah pasti. Bimbang satu je lagi. Kena perhati elok-elok. Mana ada tak satu lagi ya? Ada satu lagi gerak dalam masa yang sama. Batal. Kalau setakat dia biasa dia sikit, dia tak kira sangat satu gerakan. Masa dia angkat tu sikit tu, dua je dia kira. Dia kira dua gerakan. Cuma angkat tu biasa sebab sikit lah. Hati-hatilah buat tu. Okey. Tapi dia ada juga gerakan yang agak berbahaya tapi boleh jadi wajib. Gerakan berbahaya tapi tapi bukan, dia gerakan bahaya kena buat juga. Gerakan bahaya tu maksud kemungkinan batal, iaitu bila telefon berbunyi. Bila telefon berbunyi, gerakan tu nak kata wajib tak boleh, hampir dekat dah nak wajib. Sebab kalau kata wajib, siapa bunyi telefon tak tutup berdosa. Siapa berani cakap gitu? Sebab tu saya kata tak sampai tahap wajib. Tapi hampir dah, kerana dia ganggu semua orang. Memang dia akan ganggu. Orang-orang alim dulu dia kata, aku menjaga rumah aku daripada tidak dimasuki oleh TV, radio, muzik. Aku jaga. Akhir sekali muzik masuk dalam surau masjid. Sedih dia. Dia jaga rumah dia daripada kecil sampai besar. Jangan masuk muzik. Kalau muzik, TV lagilah jangan masuk. Muzik pun tak bagi masuk dalam rumah aku. Tiba-tiba berleluasa masuknya muzik dalam surau masjid. Jadi apa? Tu kan bunyi telefon. Dia jaga bukan main. Bila orang tengah sembahyang, bila ada bunyi, memang saya tak tahulah, mungkin wali Allah ialah kot. Tetap juga runtuh gerang dia tetap juga. Rasanya lah. Kita tak payah kan, nyamuk pun problem. Bunyi ting ni lagu apa ni? Ni lagu apa? Macam biasa. Macam Hindustan pun ada sikit-sikit ni. Kita akan ikut kacau, ganggu. Nabi sembahyang, bila Nabi sembahyang ni, bila Nabi tengok ada macam langsir, gambar macam burung tau. Nabi sembahyang, bila Nabi tengok ada macam langsir, gambar macam burung tau. Nabi sembahyang, bila Nabi tengok ada macam langsir, gambar macam burung tau. Nabi sembahyang, bila Nabi tengok ada macam langsir, gambar macam burung tau. Nabi sembahyang, bila Nabi tengok ada macam langsir, gambar macam burung tau. Nabi sembahyang, bila Nabi tengok ada macam langsir, gambar macam burung tau. Nabi sembahyang, bila Nabi tengok ada macam langsir, gambar macam burung tau. Nabi sembahyang, bila Nabi tengok ada macam langsir, gambar macam burung tau. Nabi sembahyang, bila Nabi tengok ada macam langsir, gambar macam burung tau. Nabi sembahyang, bila Nabi tengok ada macam langsir, gambar macam burung tau. Nabi sembahyang, bila Nabi tengok ada macam langsir, gambar macam burung tau. Nabi sembahyang, bila Nabi tengok ada macam langsir, gambar macam burung tau. Nabi sembahyang, bila
Langsir Nabi burung. Lepas habis main, Nabi kata Sayyidatina Aisyah kat isteri dia, potong lah, buang lah. Ganggu ingat kepada dunia. Baru tengok lillah gitu, tengok nampak burung. Langsir dia macam gambar burung. Alah sekali Sayyidatina Aisyah potong-potong, buat sarung bantal. Tak apalah, tidur. Ini bunyi, itu baru itu bunyi, memang dia akan ganggu. Bila dia akan ganggu, kalau orang tu masih lagi bertahan tak apa, tapi khusyuk memang hilang dah. Kalau orang tak bertahan, dia akan layan. Kadang-kadang ada orang yang tak tahan lagi, dia akan maki je. Napang. Hati. Dia tak maki lah, maki. Bila gitu semayang apa gitu. Sebab tu saya kata tadi, hampir pada wajib untuk tutup. Jadi gerakan tu besar tu dan berbahaya, tapi buat juga. Kalau entah macam mana, bimbang takut terlebih, berhenti kejap. Ambil. Kan? Biasa buat kat mana? Sini duduk bawah, kena tunggu sujud lah. Kena tunggu duduk di antara dua sujud. Bukan sujud, duduk di antara dua sujud. Tak boleh buat apa lah. Sebab bila gerak memang batal. Memang batal dia gerak. Pijakkan kaki kot. Prak, ambil iPhone, ambil. Rasanya kalau kat bawah tak boleh buat apa lah. Lain kali je lah. Lain kali jangan buat lagi Tapi kalau kat dalam poket, kan, dalam poket ni kalau gini, angkat, berhenti, kan, kira kosong balik. Zus, WhatsApp masuk. Jangan tengok WhatsApp. Zus, lepas tu macam mana nak tekan stop kalau orang call lah. Senang je tekan tutup lah. Cuma kalau tekan merah tu, gambar gagang merah tu, dia call balik. Tu masalah balik. Aku call tak akak. No, begak ni call balik. Kita buat lama jadi kerja main tu. Kalau nak tutup, kalau orang boleh tutup switch on off tu. Pegang tak apa. Cuma nak rukuk, letak je lah kat kepala lutut. Kalau nak rukuk nanti letak kat kepala lutut, boleh juga. Pegang tak ada masalah. Dia ni handphone dia dekat hati sungguh. Orang ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam hati melainkan Allah aja. Dia handphone dalam hati dia. Sini letak kat hati. Sami Allahu liman hamidah, boleh? Allahu akbar, boleh? Sujud, boleh? Tak ada masalah. Cuma sebab takut orang call tadi itulah, sebab dia dah asyik call. Dia nak minta hutang, kita dah janji. Boleh jadi kan dia ni nak lari apa? Call. Kita tutup. Lama dia kerja main benda tu. Jadi kalau boleh on off terus. Yang on tepi ni kan, kalau boleh on off. Itu yang terbaiknya, on off. Apa lagi? Yang ini, jadi kalau kata dia gerak tu, geraklah untuk tutup. Janganlah biar. Kecuali jenis bunyi tu bunyi apa? 3-4 saat tu yang bunyi apa tu senyap. Tu tak apalah. Tutup pun tak guna dah, tak bunyi dah lepas pada tu. Ni yang jenis bunyi sampai habis. Tutuplah, buat keluarlah, jangan biar. Kadang-kadang kita tahu dia takut, dia tak, tapi kalau itulah. Kalau kita dah angkat, kalau kat dalam ni payah sikit. Kat dalam ni payah sikit. Okey? 1 2. Kita berhenti kejap. 1 saat je, 1 saat setengah dah jadi kosong balik. Ses. Okey? Buat. Tak payahlah bunyi ses tu. Saya nak buat sound effect aja, bagi lebih dramatik. Tapi tak payahlah ses nanti. Cuma ada satu cara lagi. Angkat. Bukan letak. Kalau imam baca kuat apa, dia akan dengar. Semayang. Angkat. Jangan letak. Tu ada satu cara lagi, dia angkat. Tapi kalau semayang yang tak bunyi kan, senyap, payah juga kalau angkat. Tak nak cakap, angkat. Tak ada. Tu loudspeaker, jangan buka loudspeaker. Macam tu lah. Okay. Dalam bab handphone, sebab mengganggu jemaah itu lebih besar dosanya daripada makruh gerakkan tadi tu. Makruh tu kalau tak batal pun makruh gerak tadi. Cuma kita bandingkan. Makruh tadi, gerak tadi, bergerak sebab bunyi ni, gerak, hilang khusyuk kejap, makruh. Yang tak batal lah, yang tak lebih 3 gerakan, makruh. Kerana kita buat benda lain. Cuma tak batal sebab tak lebih 3 gerakan. Kita berhenti dekat 2 gerakan, kita sambung balik. Tapi walaupun makruh, nak banding dengan haram kacau orang, lebih baik buat makruh lah. Macam tu lah. Lebih baik buat yang makruh, jangan buat yang haram. Orang yang Nabi kata, sesiapa yang makan ni,
Jangan datang masjid kami, Masjid Nabawi, jangan datang masjid saya makan ni. Sahabat kata Nabi tunjuk bawang putih. Siapa makan ni, jangan datang semayang. Jangan datang masjid kami. Maknanya itu satu ancaman lah, boleh kata ancam. Bawang putih, masuk bawang putih mentah, bawang putih yang bau ni. Kalau yang dah masak, dia tak ada bau. Lain. Sama lah makan durian. Siapa makan durian, jangan datang masjid. Ya, cuba sedawa. Orang sebelah maki, garanti. Kalau sejam dua, ada bau manis lagi. Kalau dah masuk 3 jam ke atas, bau dia masam. Nak termuntah. Sama. Setengah ulama' dikiaskan. Apa tu? Okok. Dia cakap, dia tak cakap. Okok. Sama. Siapa yang okok, jangan datang. Yang bau lah. Yang bau okok busuk tu. Tapi dia isap baik pula, bau wangi. Payah ke? Payah ke? Macam itulah. Maksudnya, kalaulah Nabi kata siapa makan benda ni jangan datang semayang jemaah dengan kami. Get out, get out. Kalau bunyi bising, yang ganggu, yang bunyi handphone ni, sebab tu saya kata tutuplah, cubalah buat satu gerakan. Kalau rasa bimbang, berhenti, sama balik. Angkat, apa hal dia tu, berhenti walaupun begini. Angkat. Dia takut dalam ni, dia takut kan, kosong balik jadi. Jadi cuma patutnya baru satu, pergi satu lagi sini, baru dua baru berhenti. Tapi dia takut sangat ni, takut batal, takut sungguh batal. Jadi angkat, dia angkat gini. Bila dia angkat, kosong balik. Kosong balik lah tu. Gerak. Satu. Kosong balik. Tapi macam banyak sangat lah nak kena buat. Robot lah pula. Cuma, buatlah, tutuplah. Jangan biar. Ya, sepatutnya pesanan yang betulnya tutup sebelum sembahyang. Tapi dah nak jadi. Benda dah nak jadi. Ada kelas tu lagi ni. Allah, 8.50 dah. Kejap Okey, habis. Last sekali. Tetapi dimaafkan perbuatan yang sedikit jikalau banyak sekalipun. Perbuatan sedikit tu maksudnya perbuatan kecil, perbuatan ringan, gerakan ringan. Saya sebut yang tapak tangan sendi tadi, selain daripada tu. Ni sendi ni. Ni kecil. Tu gerakan kecil. Banyak mana 1000 kali pun tak batal gerak, tapi makruh. Sebab kita semayang dah sibuk garu kan, makruh. Kalau niat bermain-main batal. Kalau niat bermain-main baru batal. Dia pergi kawan dia jentik kawan dia, garu kawan dia. Apa tu? Nak main, batal semayang. Walaupun gerakan kecil. Tapi kalau dia memang nak bergaru, sampai bila-bila pun tak batal. Kalau macam ni baru gerak ni. Ingat? Tapi kalau macam ni tak ada. Sebab tu kalau angkat telefon 1, 2, ni tak kira. Tak kira tu maksud kosong lah. Gerak kecil, gerakan kecil. Apa lagi gerakan kecil? Perbuatan sedikit, seperti menggerakkan anak jarinya membilang tasbih. Dia bagi nampak, sangka baik, dia kata bilang tasbih. Dia tak kisahlah bilang tasbih ke garu, atau menggaru-garu anak jarinya dengan tiada bergerak tapak tangannya. Tu, tapak tangan tak boleh gerak. Tiada batas semayang. Saya kiaskan lagi, itu baru jari. Ada lagi lidah tak, dia anggota kecil, maka bergeraklah macam mana pun tidak membatalkan. Samalah juga tadi, jika berniat bermain-main batal, sebab bermain-main tadi. Kemudian apa lagi? Lidah, bibir kecil, banyak mana pun tak batal. Hidung, kalau boleh gerak, kalau boleh gerak hidung, dia gerak hidung, banyak mana pun tak batal. Samalah juga, saja buat makruh, kalau bermain-main baru batal. Telinga, ada orang boleh gerak telinga? Boleh tak? Tak boleh. Ada orang boleh. Macam mana dia buat saya puas teran, tak, kalau tak gerak telinga. Kok boleh gerak telinga. Telinga gerak kecil tak batal. Telinga, mata ni, kelopak mata ni, mata kecil tak batal, banyak mana pun, ribu-ribu kali pun. Perut, kembar-kembar. Ada orang menapah kot dada, gerak kecil. Ada orang menapah kot perut yang bergerak. Dada slow siap. gerak perut. Okey, kecil. Okey, semua kecil lah. Jadi yang kecil tak ada masalah. Kecil tak ada masalah. Termasuklah mereka-mereka yang tidak memakai pakaian dalam, jika bergerak apa-apa saja pun dikira kecil juga. Tak ada masalah, gerak kecil juga. Dan kalau dia bergerak banyak mana pun, gerakan tu gerakan kecil, tidak membatalkan. Yang nak jaga gerakan besar,
Dan itu pun 3 kali berturut-turut. Habis. Allah. Ke-9. Nak sampai situ sebenarnya. Itu jadi. Jangan mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Kat situ. Dalam sembahyang di semua rukun Islam cukup. Semua cukup. Ada zakat, ada haji, ada puasa, ada mengucap. Kan rukun Islam kan? Semua ada dalam sembahyang. Antaranya puasa. Tu sebut puasa. Ke-9. Akan datang. Sambung akan datang. Saya terpaksa pergi sekarang. InsyaAllah tangguh dulu. Siapa yang nak join kelas Zoom bab malam ni bab perempuan, bab haid, nifas istihadah, boleh join Zoom saya dekat Facebook nanti. Ada link, saya akan masuk kat Facebook pukul 9.30. Saya nak kena gerak sekarang Boleh tak? Tangguh dulu. Siapa nak join nanti tengok Facebook saya. Ataupun suruh orang rumah join. Suruh orang rumah join. Orang jantan tak payah kot. Ya. Ya, boleh juga. Ada 4-5 orang tu. Ada. Ada. Tapi siapa nak join boleh join lah. Kitab baru lagi. Baru buka 2-3 hari. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan salatun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alladzina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.